Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pertama saya. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai HTML5. Okey, apa itu HTML5? HTML adalah bahasa pengatur caraan yang digunakan oleh laman sesawang untuk mempersembahkan isi yang terdapat dalam laman sesawang tersebut. Faktor ini menjadikan HTML sebagai rangka untuk setiap laman sesawang. Okey, dia tidak memerlukan pemikiran ataupun kebolehan teknikal seperti if statement, switch, function, OOP. Dia tidak perlukan semua ilmu tersebut. Okey, dan terakhir sekali, kita boleh masukkan ataupun kita boleh tanam teknologi lain ke dalam HTML seperti CSS dan JavaScript. Okey, HTML ini penting atau tidak? Okey, HTML penting untuk web developer ataupun pembangun laman sesawang. Ini kerana mereka memerlukan skill ataupun kebolehan HTML untuk membina laman sesawang. Okey, selain itu dia boleh memudahkan bisnes. Jika anda orang bisnes atau mempunyai latar belakang bisnes dan anda mempunyai kebolehan HTML, ini akan memberi anda kemudahan untuk membina laman sesawang anda sendiri. Bahkan anda boleh membina mengikut cita rasa anda sendiri. Okey, dia HTML juga mempunyai banyak peluang pekerjaan. Contoh, jika anda pergi ke Job Street, anda search for HTML, terdapat 468 peluang pekerjaan yang berkenaan dengan HTML. Dan akhir sekali, anda juga boleh membuat freelance. Jika anda tidak mahu kerja untuk orang lain, anda boleh kerja untuk diri anda dan membina laman sesawang untuk orang lain. Okey, apa yang perlu anda pasang untuk coding HTML? Untuk penyunting kod ataupun code editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Ini kerana dia mempunyai sintaks yang lawa dan kemas. Anda juga boleh menggunakan atom ataupun bracket. Itu mengikut kesesuaian masing-masing. Saya sarankan anda untuk memasang local web server, tapi untuk pembelajaran kali ini kita tidak memerlukan mana-mana local web server. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar mengenai doctype HTML. Ini akan memberitahu kepada web browser ataupun penyemak imbas yang dokumen kita ingin pamerkan ialah dokumen HTML. Selain itu, kita akan belajar mengenai HTML tag, head tag, body tag, heading tag, paragraph tag, break dan juga link. Okey, tanpa melengahkan lagi masa, jom kita pergi ke arah coding pula. Okey, kembali kita. Okey, kita akan buat coding kali ni. Okey, untuk siapa yang install ataupun pasang Visual Studio Code, dia akan ada shortcut ataupun jalan pintas di sini. Open with code. Saya akan guna open with code ni. Okey, setelah dah masuk, pergi ke file, create new file. Okey, save dulu file ni, Ctrl S. Ataupun kita boleh pergi kat sini lah, save. Ada kan? Tekan file, cari save ni, save. Okey, save. Okey, namakan index.html. Okey. Okey, kita akan buat lagi satu file, new file. Kali ni kita akan Ctrl S. Saya tekan Ctrl S untuk save. Saya akan save sebagai pautan.html ataupun link lah. Pautan tu link lah. Okey. Okey, dalam HTML ni, dalam index sekarang ni, pertama sekali kita akan buat doctype. Okey, macam mana boleh siap? Terus tadi syntax ni saya tak tulis pun. Okey, kalau siapa yang pasang Visual Studio Code, dia akan automatic install ataupun pasang satu extension yang dipanggil AirMat. Okey, AirMat ni dia berguna untuk menghabiskan sintaks lah. Contoh, saya tulis HT. Saya tak habis tulis lagi, tapi dia dah keluar dalam suggestion. Nampak dia tulis AirMat abbreviation ni. Okey, tekan je. Nampak dia akan terus siap. Okey, seterusnya adalah tag HTML lah. Okey, tag HTML ni dia akan berperanan sebagai akar lah. Akar kepada laman sesawang kita ni. So, apa sahaja yang kita nampak dalam laman sesawang tu, semuanya berada dalam tag HTML ini. So, seterusnya ialah head. Dalam head ni, dia akan menyimpan semua metadata mengenai laman sesawang tersebut.
Contohnya seperti tajuk, seperti jenis encoding, jenis viewport yang patut laman sesawang tersebut ada, kata kunci untuk mencari laman sesawang ini. Semua itu ialah metadata yang terdapat pada satu laman sesawang lah. Okey, untuk kali ini kita akan hanya guna title lah. Okey, latihan HTML5. Okey, kita akan namakan tajuk kita latihan HTML5. Sebenarnya kita ada body. Okey, dalam body ni kiranya semua informasi yang kita nak tunjukkan kepada pengunjung, kepada pengunjung laman sesawang kita ialah dalam body ni. Okey, saya minta maaf, saya cakap ni gagap sikit. Okey, saya akan senaraikan semua H5, H4, H3, H2, H1. Okey, anda boleh menilai sendiri perbezaan latihan HTML5. Okey, saya akan copy, saya akan masukkan kat sini, sini. Okey. Okey, saya control save kena control save. Setiap kali buat perubahan, control save. Ataupun save kat sini. Kena sentiasa save lah. Okey, so kita ada satu index.html, satu lagi pautan.html. Tapi yang penting sekarang ni index dululah. Okey, tekan index ni, drag, tarik dia, pergi ke mana-mana web browser ataupun penyemak imbas dan drop. Okey, bila anda dah drop dalam tu, anda dapat lihat semua HTML yang kita dah tulis tadi. Anda dapat lihat di sini latihan HTML5 ni paling kecil, tapi jika anda perasan, dia adalah H6. Dalam HTML dia terbalik. H6 adalah paling kecil dan H1 adalah paling besar. Okey, saya akan gunakan H1 saja dalam pembelajaran kali ini supaya lebih jelas. Okey, nampak saya tak save lah sekarang ni. Nampak ni? Kat sini anda boleh check ada satu sini ataupun bulat kat sini. Nampak bulat ni? Saya tak save lagi. Kalau saya refresh pun, nampak dia tak berubah. Sebab tu anda kena sentiasa save, Ctrl S. Bila anda dah save, refresh, okey, dia dah elok dah. Okey, seterusnya kita ada paragraf. Paragraf ni senang cerita apa-apa saja informasi mengenai laman sesawang kita boleh masukkan kat sini lah. Apa yang kita nak beritahu kepada pengunjung lah. Okey, saya boleh beritahu yang Dev Zaim ni ialah pembangun laman sesawang ataupun website developer lah. Laman sesawang yang masih muda. Okey, Ctrl S ataupun Ctrl Save lah. Okey, pergi semula, refresh. Okey, nampak? Dev Zaim ialah pembangun laman sesawang yang masih muda. Okey, seterusnya ialah pautan ataupun link. Okey, dia pelik sikit. Nama dia A di sini. Okey, saya akan masukkan dulu pautan ke sini. Okey, link ataupun pautan ni dia akan membawa pengunjung ke website ataupun ke laman sesawang yang lain ataupun page yang lain lah. Macam sekarang ni kita tidak memasukkan apa-apa tujuannya. Sekarang ni tujuannya ialah di dalam index.html. Okey, saya dah save, saya refresh. Okey, sini pautan ke sini ni. Bila saya tekan, saya akan datang semula ke index.html. Kerana apa? Kerana saya tak memasukkan tujuan ke tempat yang lain. Okey, sekarang ni kalau anda perasan saya suruh anda buat dua file tadi. Okey, nama dia ialah pautan.html. Okey, sekarang tulis nama pautan.html tu di sini. Pautan.html. Okey, sekarang ni kalau user tekan ataupun pengunjung tekan link ataupun pautan ni, dia akan bawa user ataupun pengunjung tersebut ke pautan.html. Okey, sekarang saya refresh. Okey, sekarang nampak ni index.html ni. Okey, anda tumpu kat sini. Okey, tengok bila saya tekan pautan. Okey, dia akan bawa ke pautan.html. Sedangkan itulah tujuan yang kita nak bawa
user ataupun pengunjung. Kita nak bawa mereka ke pautan .html jika mereka tekan pautan ini. So pergi ke pautan.html, buat benda yang sama. Type html, lepas tu head, title, anda sekarang berada di pautan.html. Okey, sekarang anda letak body, anda boleh letak h1 lah. Okey, anda boleh bagi tahu kepada pengunjung anda sekarang berada di pautan.html. Okey, kita akan namakan tajuk nama sesama ini pautan.html saja. Okey, saya dah tekan save lah. Okey, anda boleh refresh. Okey, sekarang ni anda berada di pautan.html. Okey, anda boleh pergi semula ke index.html. Anda refresh. Okey, jika pengunjung ataupun user tekan, dia akan dibawa ke pautan.html. Itulah bergunanya pautan ataupun link di dalam HTML. Okey, setelah itu kita kembali semula ke index.html. Okey, macam mana kalau kita nak letak dua paragraf? Okey, kita letak dua paragraf. Paragraf yang kedua. Okey, save. Pergi ke semua latihan.html ni, refresh. Okey, tapi macam mana kalau kita nak letak space ataupun kita nak letak jarak yang agak jauh juga daripada paragraf ataupun paragraf pertama dengan paragraf yang kedua. Okey, untuk buat begitu anda boleh letak BR ataupun break. Dia akan memberi anda banyak ruang. Okey, saya dah save, saya refresh. Nampak dia akan beri banyak ruang. Itulah kepentingan break. Dalam HTML anda tidak boleh hanya sekadar space. Anda buatlah sampai kiamat pun, dia tidak akan letak space tu. Jadi anda kena buat BR ataupun break. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Maaf atas gaya pembelajaran yang agak complicated ataupun agak susah. Apa-apa pun, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.